Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Fokus berita malam. Rakyat Sarawak perlu terus mengekalkan kekuatan perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk di negeri ini. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, rakyat pelbagai kaum, agama serta budaya telah hidup bersatu padu sejak dulu lagi. Inilah cara hidup kita di Sarawak dan inilah satu contoh yang baik kepada negara kita, iaitu masyarakat kita yang terdiri daripada pelbagai kaum agama dan budaya. Kita semua boleh hidup dalam suasana yang penuh harmoni dan perpaduan. Dan ini adalah amalan kita selama di Sarawak. Dan kita mahu cara hidup ini, suasana hidup ini yang baik, yang penuh dengan semangat muhibah, semangat keharmonian dan perpaduan diperkukuhkan selama-lamanya. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program Bubur Lambuk dan Sumbangsih Ramadan Media Sarawak 2023 pada Jumaat. Ahli Dewan Undangan Negeri Adus Nadin itu menambah, Sarawak adalah contoh terbaik semangat perpaduan dan keharmonian di negara ini kerana masyarakat pelbagai kaum dan agama saling membantu apabila memerlukan. Kita boleh melihat bahawa iaitu tibanya hari-hari kebesaran seperti Hari Raya ataupun Tahun Baru Cina ataupun Gawai ataupun Christmas dan sebagainya, pelbagai badan-badan bukan kerajaan, syarikat-syarikat, mereka memerlukan bantuan kepada masyarakat yang kurang bernasib baik. Tidak mengira kaum, agama dan budaya. Program Anjuran Persekutuan Persatuan Wartawan Sarawak FSJA ini telah ditaja oleh Lian Sin Trading Senjan Berhad di perkarangan Masjid An-Nur Kampung Pujut, Tanjung Batu Miri. Dengan penganggihan 350 pek bubur lambuk dan 50 pek bakul makanan asas dan akan diteruskan lagi di 2 lokasi yang telah ditetapkan mengikut jadual. Dalam program berasingan, Datuk Seri Lee berkesempatan menyempurnakan pengedaran 700 paket bubur lambuk di perkarangan Surau Darul Ikhlas, Kampung Senadin Jaya. Beliau berkata program tahunan Surau Darul Ikhlas itu bertujuan berkongsi rezeki serta kesyukuran bersama dengan penduduk kampung sekitar. Tambahnya lagi, ia juga adalah untuk mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara masyarakat pelbagai kaum serta memperkukuhkan lagi perpaduan sesuai dengan sambutan bulan Ramadan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Lee turut berjanji akan menunaikan permintaan ahli jawatankuasa AJK Surau untuk membuka satu akses jalan bersimen di belakang surau untuk memudahkan para jemaah menunaikan ibadah solat. Berita seterusnya, Lembaga Lada Malaysia LLM sedang mengkaji ketahanan tiang PVC sebagai usaha bagi plot tanaman lada di Cawangan Betong. Sambungan itu, Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Gerard Rentab Jabu, telah mengadakan lawatan dan tinjauan di Rumah Panjang Nanga Jelau Laya Betong pada Khamis berhubung perkara tersebut. Beliau juga difahamkan bahawa penggunaan tiang paip PVC adalah inovasi dalam mencari alternatif kepada penggunaan tiang kayu belian di mana kosnya agak tinggi dan bekalannya sukar didapati. Adun Laya turut berkesempatan menyantuni para penduduk dari Rumah Panjang Nanga Jelau yang mengusahakan tanaman lada. Pada sebelah petang pula, Datuk Gerard berkesempatan menghadiri program Iftar Ramadan Kampung Melayu Betong. Beliau berkata program seperti ini dapat mengeratkan perpaduan dan silaturahim di antara komuniti di 6 buah kampung Melayu di Betong dengan pemimpin dan kaki tangan kerajaan yang hadir. Datuk Gerard seterusnya mengumumkan peruntukan berjumlah RM15,000 kepada 6 buah jawatankuasa kemajuan dan keselamatan kampung di Kampung Melayu Betong dan RM30,000 untuk jawatankuasa kebajikan Kampung Melayu Betong. Keperkembangan di Simunjan. Program Jelajah Ramadan Sarawak FM 2023 merupakan salah satu inisiatif Jabatan Penyiaran Sarawak RTM untuk merapatkan ukhuwah serta mewujudkan semangat kekeluargaan dalam kalangan masyarakat. Menurut Ahli Parlimen Batang Sadong Rodia Sapii, program seumpamanya juga memberi peluang kepada masyarakat setempat termasuk dirinya untuk menyantuni umat Islam terutama golongan kurang berkemampuan. Syabasa
kepada pihak penganjur ATM Sarawak serta semua agensi terlibat yang telah merealisasikan majlis berbuka puasa program Jelajah Sarawak FM RTM pada kali ini dengan jayanya. Usaha sebegini dapat diteruskan. Kami tadi ada berbisik dengan pengarah RTM boleh tahun hadapan datang lagi. Sesungguhnya nya sekadar bukan program itu adalah baik, terutama sekali di dalam mempertengahkan apa kekurangan yang berada di kawasan Simunjan. Katanya ketika berucap merasmikan program tersebut di Masjid Darul Hijrah Simunjan pada Khamis. Pelbagai aktiviti diadakan antaranya penyampaian sumbangan bakul makanan, gotong royong memasak dan mengagihkan 2,000 pek bubur lambuk serta bubur pedas, perkhidmatan gunting rambut percuma untuk warga Simunjan termasuk demonstrasi membuat kuih alus manis dan kuih perahu. Sementara itu, Wadun Simunjan Auladris dalam ucapannya juga merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak RTM kerana telah memilih daerah Simunjan sebagai salah satu destinasi persinggahan pihak RTM. Manakala di Balingian, Bintulu Port Holdings Berhad BPHB dengan kerjasama Jawatankuasa Kebajikan Islam BPHB telah melaksanakan program tanggungjawab sosial korporat CSR Safari Ramadan di Masjid Tunku Haji Bujang, Kampung Masjid Balingian. Sumbangan berupa sejadah, langsir, surah Yasin dan tunai sebanyak RM8,000 telah disampaikan kepada penghulu Harbi Bakir mewakili Masjid Tunku Haji Bujang dan disaksikan oleh Adun Balingian Abdul Yaakob Arbi pada Rabu. Seramai 40 orang ahli rombongan BPHB dan Jawatankuasa Kebajikan Islam BPHB menjayakan safari Ramadan kali ini dengan diketuai sendiri oleh Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan BPHB Ruslan Abdul Ghani. Matlamat program ini adalah sebagai penghayatan bulan Ramadan dan untuk mendekatkan rombongan dengan masyarakat setempat. Dalam hal itu, rombongan turut menyampaikan kutipan sumbangan ikhlas kaki tangan BPHB dengan anggaran RM18,000 untuk golongan asnaf. Program itu turut diselitkan dengan ceramah disampaikan oleh penceramah jemputan Ustaz Ahmad Mukarram Hilal sebagai pengisian sementara menunggu waktu berbuka puasa. Ia diteruskan dengan solat isyak serta tarawih dan moreh bersama masyarakat di Balingian. Di Baram, hampir 2,000 penganut Kristian Borneo Evangelical Mission BEM berhimpun di Kampung Long Bemang pada Jumaat untuk meraihkan sambutan Paskah atau lebih dikenali sebagai Irau. Mereka yang menghadiri sambutan itu merupakan penganut dari 3 buah daerah iaitu Apoh, Tutoh dan Baram Tengah. Adun Telang Usan dan Lisengau turut hadir dalam perhimpunan keagamaan yang berlangsung itu. Perhimpunan berkenaan diadakan selama 3 hari yang bermula dari Jumaat sehingga Ahad ini. Selanjutnya, penubuhan agensi-agensi pembangunan di Sarawak merupakan pendekatan baru kerajaan bagi memastikan pembangunan dapat diselaraskan dengan lebih berkesan. Menurut Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari, Tun Datuk Bang Openg, penubuhan agensi itu bertujuan untuk mempercepatkan pembangunan terutamanya dari segi infrastruktur. Penubuhan agensi seperti Agensi Pembangunan Bersepadu Betong BIDA, Agensi Pembangunan Ulu Rajang URDA, Agensi Pembangunan Tanah Tinggi HDA dan pelbagai lagi merupakan pendekatan baru untuk memastikan pembangunan di kawasan-kawasan berkenaan diselaraskan dengan lebih berkesan. Justru wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS telah menemubual beberapa orang awam untuk mendapatkan reaksi mereka akan perkara tersebut. Pada pendapat saya, dengan adanya penubuhan agensi-agensi pembangunan di Sarawak ini, ia memberikan kesan yang sangat positif seperti membuka banyak peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan dan sekaligus ia dapat membantu penduduk ataupun masyarakat yang berpendapatan rendah. Bagi saya, penubuhan agensi perbadanan di Sarawak ini amat bagus kerana ia dapat membantu penduduk terutamanya yang tinggal di kawasan pedalaman. Hal ini kerana dengan adanya penubuhan agensi perbadanan ini dapat membantu dari segi kemudahan seperti elektrik, pembinaan jambatan dan sebagainya.
Penubuhan agensi perbadanan ini sangat bagus untuk penduduk di Sarawak dari segi rangkaian perhubungan seperti pembinaan jalan raya. Dengan adanya agensi perbadanan ini akan memudahkan penduduk pedalaman untuk melakukan aktiviti seharian mereka seperti ekonomi sara diri. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri berita UKAS, saksikan suasana pengedaran bubur lambuk di perkarangan Surau Darul Ikhlas Kampung Senadin Jaya yang disempurnakan oleh Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin. #menyebar fakta, salam UKAS.